makan buah dulu. Sebab dalam syurga, penghuni syurga makan buah dulu baru makan makanan lain. Nampak? Tak ada. Ya, memang begitu pun mengikut dalam kajian pakar-pakar makanan ni, dia kata kalau masuk makanan dulu, buah-buah dulu, kemudian dia punya busuk tu lain. Busuk najis tu. InsyaAllah kita sambung 148 ya. Yang ni etika ketika menerima tetamu. Baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum hadis, janganlah kalian memaksa diri untuk menerima tamu hingga kalian membencinya. Kerana barang siapa yang membenci tamu, sungguh ia pun telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membencinya, maka Allah pun membencinya. Yakni berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebut dalam satu hadis lagi, kata Rasulullah, la tatakallafu lidhaifi fatubghiduhu fa in man abghadha al-dhaifa faqad abghadha Allah wa man abghadha Allah abghadahu Allah. Yang lebih kurang sama juga apa yang kita baca tadi ini. Janganlah kamu menyusah-nyusahkan diri. Lanjutan pada hadis yang kita baca tadi lah. Yang kita benci ni pasal apa? Bila tetamu main, kita nak kena siap makan, nak kena sedia itu dan ini. Ini menyebabkan kita jadi benci. Allah leceh di bawah ni. Nampak tu kan? Yang ni tak boleh. Maka itu Nabi habaq. Dalam hadis ni Nabi kata, la tatakallafu. Jangan kamu menyusah-nyusahkan diri kamu untuk menjamu para tetamu dengan mengadakan makanan yang berlebih-lebihan atau yang mendapatkan makanan yang tiada pada kamu menyebabkan kamu bencinya. Bila kita tak dapat nak sedia makanan-makanan yang baik-baik untuk tetamu, kita jadi benci balik. Sebab ini menyusahkan kita. Nampak? Nak kena keluar pergi cari, nak kena pergi beli, nak kena pergi tempat. Kemudian kena belanja lebih sikit kot lah. Ini menyebabkan kita akan jadi marah. Maka itu Nabi kata jangan kita bersusah. Apa yang ada dengan kita, itu kita jamu. Sekadar mana yang kita mampu, sebanyak mana yang kita ada, yang tu kita jamu. Ya? Dia jemput kita makan nasi, mailah dah sampai rumah saya, mailah kita makan nasi. Ya? Apa dia buat? Dia jamu kita, dia makan nasi, jamu kita akan kering. No? Tu. Gula sikit, ikan kering sikit, tu dah lah, pulang sikit, lebih kurang lah. Kita kena terima, kita jangan marah, kita main susah payah jauh-jauh pergi jamu ikan kering kita yang pergi jamu, yang menjamu rumah dia pun kena jaga juga ya. Maknanya kedua-dua pihak. Sebab tu Nabi kata jangan menyusahkan. Kita sendiri sebagai tuan rumah, sebagai yang menerima tetamu, jangan memberat-beratkan diri kita dalam menyediakan makanan-makanan yang berlebihan yang mungkin itu menyusahkan kita. Inilah maksud Nabi kata jangan kalian memaksa diri. Memaksa diri untuk menerima tamu hingga kalian membenci. Inilah sekarang mana yang boleh kita. Maka tu ditambah kata Nabi, fa inna man abghadal dhaifa, barang siapa kalau benci pada tetamu, kata Nabi, faqad abghadallah, maka Allah pun benci kat dia. Wa man abghadallah abghadahu Allah, maka barang siapa yang Allah benci kepadanya, nescaya Allah Taala akan bencinya terus. Nampak? Ini besar bahaya dah tu. Maka jangan tidak kita kena betul-betul tawaduk dan ikhlas. Itu paling penting ya, sekadar mana kita mampu. Hukum memenuhi undangan adalah sunnah. Ya, baik bagi miskin maupun orang kaya ya. Sunnah ya. Bukan sunat, jangan baca sunat tau. Sunnah. Sunnah Nabi. Itu jelasnya. Kita terima undangan bila orang panggil kita makan kenduri, kita menerima undangan itu dengan hati yang lapang, dengan ikhlas. Itu adalah sunnah Nabi bagi orang yang miskin maupun orang kaya. Tak kira lah ya, yang jemput kita orang miskin kan, jemput orang kaya, kita terima. Di dalam Taurat, kitab Taurat dan juga kitab suci lain diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebutkan berjalan 1 mil dan jenguk orang sakit. Satu batu lah, mana kita dekat lah.
jenguk orang sakit, berjalan 2 mil antar jenazah, berjalan 3 mil penuhilah undangan. Tu Nabi kata dia kata 1 mil, berjalan 1 mil, makna kata yang dekat dengan kita, yang mana jiran-jiran kita, kita yang dekat dengan kita kalau sakit kita kena hadir dan juga menziarahinya. Ya, yang jauh-jauh tu tak apalah, yang dekat-dekat je. Kalau orang sakit yang dekat-dekat tu kita kena ziarah. Kemudian lagi Nabi kata apa? Kemudian mengikut berjalan, dia kata kalau 2 mil sekadar menghantar jenazah. Jenazah kalau 2 mil kita ikut sama turut hantar jenazah ke tanah perkuburan. Itu dia anjur. Dan yang ketiga, berjalan 3 mil ya, dan penuhi undangan. Ya, undangan. Baik. Rasulullah bersabda lagi, lau du'aitu ila kira'in ya la ajabtu. Seandainya aku diundang ke Kira', nescaya aku akan memenuhinya. Ya, ikut hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Di bawah dia kata Kira' adanya sebuah tempat berjarak beberapa mil daripada Madinah. Ya, Kira' ni adalah sebuah tempat yang jaraknya beberapa mil daripada Madinah, jauh lah. Dia lebih kurang 200 kilometer lebih tempat tu. Tempat tu bukan nama Kira'. Ni penterjemah kitab ni dia tak bagi jelas tu ya. Kira' ni satu jenis makanan kaki kambing. Jamu kaki kambing, nampak tak? Dia panggil Kira'. Ada satu jamuan kaki kambing semata-mata. Ya. Jadi kaki itu pula kaki depan, bukan kaki belakang. Tengok tu, kaki depan. Kaki depan dia lebih lembut daripada kaki belakang kambing, dan dia lebih manfaat daripada kaki belakang. Nampak tak? Maka tu jamu. Kira' ni makna kata menjamu kaki kambing, bukan tempat nama Kira'. Tempat tu nama Al-Ghamim. Al-Ghamim. Jarak lebih kurang 200 km lebih lah daripada Madinah Munawwarah ya. Nama dia Al-Ghamim, nama tempat tu. Nabi kata kalau dipanggil aku untuk makan kaki kambing di Ghamim, aku akan pergi. Undangan ya. Itu dia. Di Mekah ni ada satu tempat di Hujun. Dia jamu apa dia satu restoran lah, kedai makan. Dia hidangan dia satu ya, hati unta. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi ke Hujun. Hujun ni kawasan kita kata apa nama Little Indon, dia panggil Little Indonesia. Kalau sini ada Little India kan, Little India ya, Chinatown. Di Hujun ni dia ada Little Indon. Sebab kita masuk di Hujun tu, kita tak rasa kita ada di Mekah, kita rasa kita ada di Indonesia. Semua Indon. Masa Presiden Soekarno dulu ya, baik dengan Malik Faisal, jadi Malik Faisal bagi tanah kawasan tu. Kawasan tu punya besar, satu bandar, satu pekan kecil, bagi hadiah kepada orang Indon. Ramai orang Indonesia, dia kata. Faisal kata, aku bagi kerakyatan kat mereka, duduk di sini, nampak tak? Buka lah menjaga, dia buka menjaga lah Hujun tu. Jadi kalau kita ingin kita nak makan makanan ASEAN, pergi ke Hujun lah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, ke umrah ya, pergilah ke Hujun. Kata-kata riba Hujun, dia tahu lah. Hujun tu nak pergi cari barang-barangan yang lebih kepada keasiaan lah. Tu situ ada semua. Ada kedai makan, ada hotelnya, ada restorannya, ada grocery-nya ya, ada hardware-nya, semua ada situ. Semua yang dikendalikan oleh orang Indonesia 100%. Ya, saya kalau tiap-tiap kali bertugas kena pergi dah tempat tu. Kena singgah juga lah pasal nak tengok apa barangan-barangan yang perlu sama, yang mana ada persamaan dengan selera kita, ada di situ. InsyaAllah. Jadi situ dia kata ada dia orang buat satu restoran, dia jual apa? Dia jamu hati unta. Lain tak ada. Hati unta saja. Dia buat mai satu talam, dia bubuh hati unta dalam tu, nampak. Makan nak kata hati unta. Itu dan nama dia. Sama juga macam Kira'. Kira' ni satu tempat, satu jenis makan, satu jenis jamuan. Dia bukan tempat.
Satu jenis jamuan iaitu hidangan kaki kambing. Kira atau dipanggil kura. Ikut dia punya logat dia panggil kura, kita panggil kira. Di tempat dia nama Al-Ghamim. Ghamim macam tiap dia tu fahamlah. Baik. Seseorang sebaiknya membatalkan puasa jika ia berpuasa sunnah kerana menggembirakan hati seseorang lebih utama daripada berpuasa sunat. Kalau orang panggil undangan kat kita, maka elok kita jangan puasa sunat. Jangan puasa sunat lah. Kecuali orang yang panggil kita tu memang boleh terima dan cukup rapid dengan kita, dekat, kita boleh puasa, habaq dekat dia. Ni aku main ni, aku duk puasa ni. Nama. Dia faham, dia boleh ikut kita, dia boleh terima budaya kita, tak apalah. Tapi kalau dia kata, aku buat kenduri bukan selalu lah. Aku panggil hang pasal nak makan kenduri, yang puasa tu apa-apa. Dia kata lagu tu kita kena buka. Nampak? Buka puasa. Itulah, makanlah dia punya. Dah habis kita makan dia punya apa semua tadi ni, dia suruh imsak balik lah. Dia imsak balik. Jangan makan daripada tu. Jangan balik-balik kita duduk sambung lagi. Dia bagi kita makan subuh lah. Makanlah subuh-subuh. Macam mana ada jamu tu ya. Dah habis kita makan apa semua, kita imsak balik. Nampak? Saat ni masuk maghrib, kita buka puasa. Meraihkan buka puasa. Bukan kita puasa lah. Puasa kita batal lah. Meraihkan. Sama juga dengan orang batal puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan orang batal puasa, bukan boleh pergi makan. Tak boleh. Aku batal dah, cari periuk. Tak boleh lah. Tak boleh. Haram dia makan tu. Nampak tak? Dia kena imsyak sampai buka puasa. Kecuali kalau memang dia masyakah kerana lapar. Terlalu lapar masyakah, dia boleh buka puasa sekadar menghilangkan dia punya lapar saja, kemudian dia wajib imsak balik. Nampak tak? Imsak. Saat ni masuk buka puasa maghrib, saat ni baru dia buka. Lagi saya sebagai meraihkan saja. Dia dikira orang yang uzur lah hari tu. Maknanya sama juga orang yang batal puasa, batal apa-apa akan menyebabkan batal puasanya. Ya. Maka tak dapat tidak, bila kita batal pergi cari periuk, tak boleh lah. Dia wajib imsak sampai maghrib. Macam orang puasa juga. Itu kalau dia makan, hukumnya adalah haram. Tak boleh, kecuali orang yang maridan aw ala safarin, orang yang sakit ataupun orang yang dalam safar. Dia boleh makan lah. Sepanjang perjalanan boleh makan. Sepanjang duk sakit tu boleh makan lah. Dia diberi kelonggaran. Nabi pun ada buka puasa. Kerana pergi satu tempat, Nabi diundang, ya. Kita tengok ada catat sini kot, ya. Dia kata, namun seorang boleh menolak untuk memenuhi undangan jika makanan, tempat atau permadani mengandung syubhan atau tuan rumah termasuk orang fasik, zalim, ya, bid'ah atau hanya untuk mencari popularitas dengan undangan itu, ya. Dan dia kata tadi ini, ketika kita memenuhi undangan, kita harus meniatkan sebagai wujud ketaatan kepada Allah, bukan nak pergi jamu makan. Kalau orang jemput kita kenduri, jangan niat kita nak pergi kenduri nak makan sungguh-sungguh ni. Kita niat, pasang niat di sini sebagai memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia lah. Itu dia kena ada niat begitu, baru dapat fadilah dia. Dan bukan untuk melampiaskan syahwat. Selain itu, dia tidak boleh meninggalkan tempat undangan kecuali dengan izin tuan rumah. Ya, Umar bin Abbas, Umar ibn Abbas meriwayatkan, kunna na'kulu ala ahli Rasulillah SAW wa nahnu namshi wa nash'arabu wa nahnu qiyam. Kami pernah makan pada masa Rasulullah sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Nampak tak? Berjalannya bukan jalan kaki, dia dua atas kenderaan. Dua atas unta dia bawa berjalan, dia makan. Sahabat-sahabat Nabi tak pernah berjalan, dia pegang aiskrim berjalan kan. Jemaah haji banyak pegang aiskrim kan berjalan. Cok duk suruh aiskrim kan berjalan. Tak boleh dia kena duduk berhenti tak mana-mana. Jauh kecuali kita memang atas kenderaan, atas bas kan. Atas kapal terbang tu lain cerita kapal terbang duduk berjalan, bas duduk berjalan, bukan kita berjalan. Itu artinya makan sambil berjalan.
Kita kena baca elok-elok sahabat Nabi ni. Kau tidak jenuh, jadi fitrah. Tu nak kena faham betul hadis ni. Baik. Ya, dalam hal bertamu kepada orang yang timpa musibah berupa kematian salah satu anggota keluarganya, tamu dianjurkan untuk membawa makanan kepada tuan rumah. Itu dia ya. Jadi pendek kata, kalau ada kematian sebagai contohnya ya, di mana kita kematian dan sebagainya, itu satu musibah lah. Kita yang pergi ziarah tu bawa makanan pergi sana. Nampaklah. Makanan ni untuk tuan rumah, untuk orang yang menanggung sahibul musibah tadi, yang menanggung musibah tadi, untuk mereka lah. Itu dia lah. Kita tak kena mengena dengan tahlil apa semua lah. Tahlil buat kenduri, tuan rumah buat kenduri lah. Tahlil lah. Tuan rumah buat kenduri, kita makan lah. Ini yang banyak bantah yang kata tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak ada dalam mana-mana pengajaran Islam yang menyuruh kita hadir kenduri tahlil makan. Tak ada ya. Sebenarnya salah faham. Mengikut budaya Arab dululah, budaya Arab jahiliyah. Budaya jahiliyah, bila ada kematian, tuan rumah kena jamu orang yang hadir. Pasal apa? Orang yang hadir tu nak kena berlakon. Istilah tu saya pakai. Maknanya kena berlakon, kena menangis, kena menjerit, kena teriak. Tanda kata hibah dan sedih kepada orang mati. Ini ada dalam masyarakat Tionghoa dulu. Seluruh masyarakat Tionghoa dulu, kita di Pulau Pinang pun ada anak-anak. Bila mati, dia kena menangis. Tak menangis, banyak pukul. Nampak? Tak menangis, dia pukul. Nampak? Berlakon, meraung, menangis lah. Angkat suara apa semua. Nak bagi tahu kata kami sedih simpati kepada keluarga yang menimpa bala. Kemudian keluarga tu kena siap makan. Nak jamu depa. Pasal depa memang duduk teriak menangis lah. Tuan rumah kena bagi makan. Ini budaya Arab jahiliyah. Tak kena mengenal dengan tahlil. Nampak tak? Itu dia. Yang ni kita bila buat tahlil, orang panggil kita makan kenduri. Maka mereka buat, tuan rumah pun buat kenduri sikit bagi makan kat kita, dengan syarat kenduri itu tidak boleh diambil daripada harta si mati yang belum difaraid. Nampak tak? Harta si mati belum lagi difaraid, pusaka tu, yang tu tak boleh guna. Tak boleh guna duit si mati lah. Maka tu kita sedia balang, nampak tak? Masyarakat kita buat apa? Siap balang apa semua, kita pergi tahu masuk dalam balang. Balang tu bukan duit si mati. Balang tu ganti abang nak beli makan. Kalau kita ikut hadis, suruh bawa makan kan? Bawa makan semua, bawa 100 salam, jenuh. Tuan rumah nak makan macam mana? Kemudian bawa pula makanan tak sama. Dia tu bawa ni bawa tu begini, jadi masalah pula tuan rumah. Maka itu kita ganti, convert ya, daripada makanan kepada duit. Kita bubuh RM1 ke RM2 ke dalam tu, balang tu, dia tahu nak guna duit tu untuk apa. Nampak? Nak beli apa dia nak makan. Ini satu kelonggaran baginya dan satu pemilihan yang sangat baik. Jadi ini tak kena mengena dengan duit pusaka. Duit dalam balang tu bukan pusaka punya. Itu adalah orang hidup punya. Jadi boleh guna pakai lah. Jadi kita guna duit tu lah buat kenduri. Kemudian orang yang pergi buat tahlil pun bukan minta kenduri lah. Mana ada orang buat tahlil minta kenduri? Orang masjid, panggil orang masjid lah kita lah. Turun habis semua, ni kena siap apa-apa. Tak pernah ada lagi lah. Orang masjid beritahu kata, kami pergi nak buat tahlil, nak baca Quran, nak berzikir, kemudian hadiah pahala kepada si arwah. Itu saja. Nampak? Tuan rumah nak buat payung makan, kita pun tak ada pergi meraung apa lagi dah. Kita pergi baca doa. Sangat-sangat bertentangan dengan fitnah yang dibuat oleh kumpulan pihak yang mengatakan tahlil itu satu perkara yang bid'ah, tidak berlaku. Dia kaitkan dengan budaya jahiliyah lah yang kita tadi ni, saya bak pada awal tadi kan. Jadi budaya jahiliyah, bila ada orang mati, orang yang hadir tu kena menangis. Kita mana menangis? Kita pergi ziarah mayat, duduk cerita pasal bola. Nampak lah?
Sampai saya pergi tegur ni, kita main rumah mayat ni, apa duk cerita pasal bola. Pasal malam baru tengok bola. Nampak tak? Duk hangat lagi cerita tu. Yang cerita pula sama-sama tengok, yang tak tengok tak cerita pula. Yang apa dah tengok dah, apa kat duk cerita bola. Mayat je lawah. Mayat tunggu kita, dia kenal kita mari. Ya? Tiap-tiap orang bagi hadir mayat dia kenal. Kita duduk di pagar ke, di luar pagar, dia kenal. Dia tahu dah. Dan dia mengharap apa? Mengharapkan sekadar sedekah kita dengan ayat-ayat Quran, dengan tasbih, dengan zikir, apa yang boleh kita sedekah. Dia harap yang tu lah. Dia nak kembali kepada Allah. Dia bukan nak dengar cerita pula. Kita pula duduk sembang macam-macam punya cerita. Nampak tak? Itulah sebab tu dia kata ziarah orang sakit, ziarah orang mati ini jangan lama. Kita ambil masa yang paling singkat. Habis-habis sangat kita kata kalau ambil cara falakiyah 15 minit. Mengikut cara falakiyah 15 minit. 15 minit kita ambil kaedahnya pada waktu maghrib mengikut kaul jadid Al-Imam Syafi'i. Kalau maghrib kaul jadid Imam Syafi'i 15 minit maghrib. Yang kita duk pakai sekarang ni kaul qadim. Kaul qadim ketika Imam Syafi'i di Iraq, di Iraq dia terima fatwa pada masa tu untuk guru dia semua mazhab Hanafi. Ya, di Madinah mazhab Maliki, dia pergi di Iraq mazhab Hanafi. Jadi dia sudah faham dua-dua mazhab ni. Jadi mengikut mazhab Hanafi betul lah ya, maghrib tu adalah lebih kurang 1 jam lah. Yang kita pakai sekarang ni itu kaul qadim mazhab Syafi'i. Bila dia turun mari ke Mesir, kaul jadid 15 minit. Maghrib 15 minit. Ambil cerita yang tu lah. Dan dalam Bahrul Mazi kalau kita lihat Al-Alamah Al-Fahamah Idris Al-Marbawi, ya, ada sebut tentang waktu-waktu salat. Dia kata waktu fadilah, ya, buka dalam juzuk yang pertama. Ya, dia kata waktu fadilah adalah mengikut falakiyah 15 minit. Dia bak dalam kitab. Sebab tu kita pakai 15 minit lah. Itulah panduan dia. Jadi kita bicara orang pun jangan lebih daripada 15 minit. Nampak? Kalau dia hidang makan pun jangan makan kalau orang sakit. Dia orang sakit, tuan rumah kadang sedang sakit, jangan makan minum. Walaupun dia hidang, jangan makan, minta maaf. Kalau saya makan, habis fadilah, saya tak dapat fadilah. Fadilah dia apa, tuan-tuan? Antara fadilahnya, orang yang pergi ziarah orang sakit sampai dia balik mari, maka dia didoakan, dirahmati oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Jadi kalau kita pergi makan, dia siap segala roti kering, segala kopi bagi kita pakai telan, habis tak dapat dah fadilah. Jadi walaupun tuan rumah hidang, minta maaf, saya tak boleh makan. Sebab ini telah menyalahi adab dan etika ziarah. Jadi saya nak balik lah. Cakap tu lah. Kita doakan dia, dia kembali. Cakap tu lah. Orang mati pun serupa. Orang mati kita tunggu. Kalau kita nak, kita ada kesempatan masa tunggu untuk mentajahizkan mayit dia. Iaitu untuk menyelenggara soal mandi, soal kapan. Sekurang-kurangnya kita tak terlibat dengan mandi kapan, kita terlibat dengan mengeringi jenazah ke tanah perkuburan. Boleh tunggu. Tunggulah sampai dah siap, kita pun nak ikut solat, kemudian kita nak bawa dia pergi ke tanah perkuburan. Masuk liang, kambuh, kita dah boleh balik. Dekat itulah dapatlah dia punya fadilah yang dijanjikan. Wallahu a'lam. Sambung ya. Baik. Jadi maka soal etika adab terima tetamu ataupun begitulah. Dia kata lagi pun satu lagi kita kena faham lah. Dia kata jika makanan, tempat atau permainan ini mengandung syubhat dari tuan rumah termasuk orang fasik, zalim, ahli bid'ah atau hanya untuk mencari popularitas dengan undangan itu, kita tak boleh pergi lah. Ada kenduri yang kita tak wajib pergi lah. Tak wajib pergi. Kalau kenduri itu ada perbezaan kasta, kelas. Ada orang kaya asing, orang miskin asing. Orang kaya makanan dia lain, orang miskin makanan dia lain. Nampak? Tu tak boleh nak. Kenduri tu tak boleh. Dia ada kelas. Jadi kita hanya, betul lah kadang-kadang tu orang siap juga lah makanan-makanan khas untuk tetamu-tetamu istimewa. Yang tu lain lah. Itu tak ada masalah. Boleh lah tu. Tapi mengikut kaedah yang betul, kaedah yang lebih baik, sama semua. Tak ada special istimewa. Makanan yang kita sediakan, makanan yang terbaik, yang halal dan yang hadir, tak kira lah hang kaya ke, hang miskin ke, hang tetamu ke, hang orang mulia ke, begitu, makan dia sama je.
kecuali yang hadir tu sultan. Sultan bagi satu negeri. Yang tu lain lah. Kita kena bagi tempat asing lah kat dia. Dengan sendirinya kita fahamlah, sebab dia merupakan sebagai orang yang paling disanjungi, maka kita kena muliakan dia. Itu lain. Lain daripadanya sama rata. Itu paling penting. Makanan tu kita kena faham. Itu antaranya lah. Jadi maka itu kata musannif, undangan-undangan yang ada perbezaan kasta dan sebagainya kita tak boleh hadir lah. Kemudian makanan-makanan itu ada syubhat, makanan syubhat. Kita lihat keadaan tuan rumah tu sendiri bagaimana sumber pendapatan dia tu, daripada unsur mana, sumber-sumber yang halal dan sebagainya kena ambil kira lah. Kalau dia ni antara orang yang dia punya perusahaan terlibat dalam urusan 4 digit 4 nombor ekor. Tu kita kena jaga lah. Dia bila buat kenduri kita kena perhati semua lah. Di mana ambil duit ni ambil mana. Dia kata pendapatan saya tak boleh pakai. Itu kita kena tolak sebab benda tu haram. Tu nak ambil kira lah. Jadi kita kena betul-betul teliti, kena pakai hukum apa ni? Hukum warak. Bukan hukum syarak tak nampak tak apa. Teruk kita hukum syarak memang dia kata benda tak nampak. Dia hidang makanan halal, ayam, kambing macam biasa yang masak sama orang Islam. Itu hukum syarak, kata halal boleh makan. Kan? Tapi kita kena lihat daripada hukum warak. Hukum syubhat ni paling penting. Syubhat ni paling penting. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal ditanyai kepada dia, apakah amalan paling afdal sekali, tanya kepada Umar. Jadi Umar jawab, dia kata pertama sekali kita laksanakan salat di awal waktu. Yang itulah amalan paling afdal. Tunaikan salat di awal waktu. Sekurang-kurang waktu fadilah ataupun waktu ikhtiar, jangan waktu lain lah. Waktu fadilah, waktu ikhtiar. Itu fadilah, itu artinya awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu begitu sangat mengambil berat daripada perkara yang haram daripada yang halalnya. Nampak? Perkara yang haram daripada yang halalnya. Kita lebih teliti, lebih memberikan perhatian penuh kepada perkara yang haram. Nampak tak? Kita tengok satu benda kita nak makan, kita tengok pada segi keharamannya. Ada ke tidak unsur-unsur haram dalam makanan itu? Itu yang paling penting. Dua. Yang ketiga, berlaku warak. Nampak tak? Berlaku warak. Warak ni maknanya kita menjauhi perkara-perkara syubhat, perkara yang belum jelas halal dan haramnya, belum jelas bersih dan kotor yang kita belum dapat pasti, maka itu dipanggil hukum syubhat, jauhi. Untuk mazhab Syafi'i kita kena jauhilah benda-benda syubhat ni, jangan dekat. Itu paling baik. Inilah 3 amalan kalau kita boleh lakukan dalam hayat kita, kita telah menempuh amalan yang afdal. Tu boleh faham baik. Jadi sinilah benda-benda syubhat ni kita kena ambil kira lah. Bila kita nak hadir kenduri, tuan rumah tu pun kita kena baca elok-elok kan. Siapa tuan rumah ni, kenal ke tidak? Sebab tu undangan ni mestilah undangan daripada orang yang kenal. Kalau orang tak kenal, dia pakai wakil, kita tak boleh terima. Dia tak kenal kita, dia hantar wakil dia. Dia kata hampir panggil lah, siapa apa hang panggil lah, aku bagi izin ke hang boleh panggil. Kita tak boleh pergi. Nampak? Pasal tuan rumah tak kenal kita. Kalau tuan rumah tu kenal kita, dia hantar wakil, tu lain. Nampak tak? Wakil mereka kata, saya ni sekian-sekian orang kenal sangat kat ustaz, tapi dia tak dapat nak main. Nampak tak? Dia ada ustaz, dia wakil kat saya terus jumpa ustaz. Kita pun kenal dia. Wajib kita kena pergilah. Kalau kita tuan rumah tak kenal, siapa tuan rumah? Tuan rumah pun tak kenal. Ni pernah jadi kat saya sendiri ni. Nampak tak? Yang panggil, mak yang panggil. Kenduri tu anak. Kenduri rumah tu anak apa yang kenduri. Yang panggil mak. Tok lah. Tok yang panggil. Pasal tok duk mengaji kat saya. Duk main kuliah muslimah. Silakan muazzin dengan segala hormat untuk memandangkan azan.
Hamdalillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah. Ya. Baginda Rasulullah SAW pernah dalam satu perjalanan bertemu dengan seorang laki-laki di mana orang ni ada banyak unta, banyak lembu. Ya, dalam hadis kata lembu, dia tak abad kambing lah. Ya, Rasulullah berjalan, jumpa satu orang lelaki, memang banyak unta, banyak lembu. Tapi dia tak jamu pun. Rasulullah singgah, dia tak jamu apa pun. Nampak? Itu dia. Kemudian Rasulullah teruskan perjalanan lagi, jumpa seorang perempuan. Ya, perempuan ni hanya ada beberapa ekor kambing. Dia tahan Rasulullah. Nanti dulu ya Rasulullah, makan dulu. Sembelih kambing. Nampak? Ada beza lah. Terus Nabi kata, nampak? Lihat. Nabi kata tengok. Betapa beza, kata, "Unzuru ilaihima innama hadhil akhlaq." Itu dia. Biadillah, biadillah, dia kata. Ya, Nabi kata. Cuba tengok. Ya. Antara dua orang ni ada beza, Nabi kata. Perbezaan di antara kedua ni, sesungguhnya akhlak-akhlak itu adalah antara satu di antara kudratnya Allah bagi kepada seseorang. Barang siapa yang mahukan Allah berikan akhlak yang baik kepadanya, maka dia mesti wajar menjamu orang. Nampak? Menjamu orang itu satu akhlak yang cukup baik. Satu orang Arab ni, dia satu perkara, makanan dia cukup mudah bagi. Kalau kita minta makan, kita pergi satu kedai, kita tak ada duit, kita nak makan, kita makan. Sampai keluar ni pun, budaya mereka macam tu. Ya. Tentang makan ni, insyaAllah, dia tak gaduh. Hang tak ada duit, makan. InsyaAllah, makan. Dia kata. Nampak? Tu nak. Ini satu kelebihan mereka. Dan itu juga sudah dijadikan sebagai budaya orang Melayu lah. Sebab kita banyak dekat dengan mereka kan. Jadi kita bawa orang Melayu ni memanglah. Tentang makan ni dia cukup ra'i sungguh. Ya? Ra'i sungguh, buat sedap-sedap. Nak bagi orang makan. Itu sudah jadi budaya kita. Itu artinya sebahagian daripada budaya Arab yang telah diterima pakai ya, oleh masyarakat timur di sinilah ya. Wa kana Ibrahim Khalil salawatullahi alaihi idza arada an ya'kula kharaja milan atau mailain, dia kata. Ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, dia ni apabila baginda dia nak makan, dia kata tadi, dia nanti keluar berjalan sebatu atau dua batu. Sampai sebatu dua batu punya berjalan. Duk cari orang nak ajak makan. Nampak tak? Bersama dia. Nak ajak kita makan, nak ajak orang makan. Itu Nabi Ibrahim AS. Kita cerita banyak kali lepas tu. Ya. Mailan dia kata. Ya. Yaltamizu man yataghadda ma'a wa kana yugna abad daifan. Dia kata. Dia lebih kurang pada makna dia kata tadi ni. Makan yang dia bawa. Dia jumpa mana-mana orang, dia bawa, mengajak dia makan sekali dengan dia. Ajak makan sama dengan dia. Dan beliau bergelar Abu Daifan. Nabi Ibrahim tu gelaran dia Abu Daifan. Apa makam Melayu kata? Bapa jamuan. Nampak tu? Gelaran Nabi Ibrahim Abu Daifan. Sampai tahap tu lah kita kata tadi ni, masa dia keluar tu dia tabuk garam. Dia keluar dia tabuk garam sampai jumpa tetamu. Dapat tetamu, dia bawa pulang kot lain. Dia tak ikut jalan tu. Nampak tak? Dia bawa kot lain. Bawa jalan. Jadi katanya, ulama' mengatakan, mana-mana tempat yang ditempuh Nabi Ibrahim tu, maka di situ akan tumbuhlah masyarakat manusia. Akan adalah perkampungan manusia. Akan adalah karya manusia. Nampak tak? Itu lebihnya. Sampailah ke anak-anak dia pun, dia dapat anak dia, 6 orang anak dia. Dia suruh dia pergi halau terus. Sampai keluar pergilah jauh-jauh ke timur pula. Itu yang turun mari itu ada ASEAN, yang kita ada negara-negara timur sekarang ni, itu adalah daripada keturunan anak-anak Nabi Ibrahim AS. 6 orang. Seorang daripada ni nama Jawa, jatuh di Jawa. Tu pergi Jawa tu. Jawa tu bahasa Suryani, bukan bahasa Jawa. Bahasa Suryani, Arabic. Ya, tu dia. Jadi perkenal sangat orang Jawa ni daripada orang Melayu. Dua-dua lah baru daripada orang Malaysia, Kuais. Tu. Jadi antaranya Ibrahim tu dia punya gelaran dia. Wa su'ila Rasulullah mal iman.
Ditanya Nabi, apa dia iman ya Rasulullah? Antaranya, faqala it'amu ta'am wa badlus salam. Wa badlus salam. Ditanya Rasulullah, apa dia iman Rasulullah kata, jamu tetamu dan dengan senang menghibahkan salam kepada orang. Dua perkara ni tanda iman. Orang yang suka menjamu orang, ya, murah menjamu orang, dan juga orang yang suka memberi salam, ini tanda dia ada iman. Antara perkara iman lah yang kata iman tadi ini. Ini lagi satu lagi contoh. Lagi satu hadis Nabi habaq. Ya. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil hajjil mabrur. Orang tanya kat Nabi. Ya. Ya Rasulullah, apa dia haji mabrur? Haji mabrur? Nabi jawab apa? Faqala it'amu ta'am wa tibul kalam. Itu dia. Tengok. Nabi kata haji mabrur itu kamu memberi makan jamu kepada orang dan memperbaiki kata-kata. Baik dalam kata-kata. Nampak tak? Cakap elok. Bahasa bagus. Dia faham Itu haji mabrur. Balik haji mabrur, kena buat ni kerja ni. Kena murah bagi orang makan, boleh buat kenduri, nampak tak? Cakap dengan orang bagus. Dulu mencarut dah tak mencarut dah. Nampak ya? Dulu cakap bohong dah cakap betul dah. Nampak ya? Dia kena lagu tu baru haji mabrur. Faham? Banyak sekali lah sebab-sebab haji mabrur lah. Ya? Orang yang hadir awal sembahyang Jumaat mabrur. Orang yang hadir sembahyang Jumaat mabrur. Tadi saya dah bak tadi masa kusur tadi kan. Ya. Maka disebut Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, cicit Rasulullah. Dia hambak ke anak murid dia, Shibli. Imam Shibli ni ulama sufi. Dia kata Shibli baru balik pada Mekah lah, mai ziarah dia. Baru balik Mekah. Dia kata hang dah balik pada Mekah dah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Tapi bila hang dah balik di kampung besok, hang buat Jumaat, hang buat apa? Buat haji tiap-tiap minggu lah. Dia kata. Hang balik di kampung besok, buat haji tiap-tiap minggu. Oh, Shibli penin. Nak main Mekah pun susah. Dia suruh buat haji di kampung macam mana? Makna kata tunai sembahyang Jumaat dengan sempurna. Makna kata hadir awal sembahyang Jumaat dengan sempurna, maka kamu dapat satu haji mabrur. Itu dia. Nampak ya? Tu saya tu kata orang habis sembahyang Jumaat pergi tengok cermin, berseri dah Mekah. Orang balik Mekah berseri kan. Orang balik Mekah lu berseri kan. Balik Mekah, balik umrah tengok Mekah dia lain sikit lah. Awak tak nak satu waktu 100,000. Macam mana muka adab berseri? Cuci dosa habis, proses. Lepas seminggu gelap balik. Duduk tengok kerja lawak. Nampak? Lepas seminggu dia nak masam, nak balik masam, nak perak balik lah. Tapi tengok ada lain macam-macam tak elok. Tahan tak kat seminggu kan. Saja kata pilah lah. Ada orang yang terus tekan duduk seri tu lah. Duduk tengok dia sampai kita tanya, baru balik umrah lah. Seri. Lepas tu orang balik sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, cuba pergi tengok cermin ni dah. Muka kita berseri. Itu haji mabrur. Kita dapat haji mabrur. Sembahyang Jumaat tu kena. Kalau balik duduk macam tu juga. Maknanya ada masalah dengan sembahyang Jumaat kita lah. Itu kelebihan yang kita tadi haji mabrur ni banyak yang boleh mendorong kita kepada haji mabrur ya. Jadi makanya kita ambil faham dah. Jadi makanya tak dapat tidak kita khulasah balik apa yang kita baca ni, walaupun ringkas, mustasar ni ringkas aja. Jadi kita cuba halusi balik supaya tuan-tuan nampak ya. Saya kira dia kata bagi orang yang dalam soal masalah kita nak jamu orang tadi ni adab, dia panggil dakwah lah, dia panggil dakwah juga tu, menyeru orang makan kenduri ya. Dia ada 5 perkara lah. Yang pertama sekali, kita jemput orang-orang yang kita bagi utamaan jemputan tu, kita jemput orang soleh. Kenduri kendara kita nak buat tuan-tuan, kita utamakan mengundang dulu orang-orang soleh. Jangan lupa lah, yang tu penting sekali. Yang lain kita panggil juga lah. Tapi kita bagi utamaan list jemputan tu, kita utamakan orang-orang yang soleh dululah. Itu paling penting ya. Kita pun nak makan kenduri, kalau ada 5-6 kenduri lah. Saya pernah sekali 16 kenduri satu hari, 16 kenduri. Tapi pi semua pi makan 2, yang lain-lain semua tak sengguh lah. Tak boleh makan lah, 2 saya boleh makan, yang lain semua tak sengguh. Nampak tak?
habang ada tak boleh makan lah, no? Hak dua tu kita pulun suruh. Tak gitu lah. Tak ada. Boleh kan? Jadi maknanya kita utamakan orang salih dulu. Ya, kita utamakan jemputan-jemputan tu daripada orang yang salih. Kita utamakan itulah. Itu antara yang kita adab yang pertama. Nabi kata la takul ila ta'ama taqin wala ya'kul ta'amaka illa taqin. Nabi kata. Ya. Janganlah kamu makan, Nabi kata, kecuali makanan orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Dan jangan pula makanan kamu dimakan oleh melainkan orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Kita pun nak makan makanan orang takwa, orang yang kita nak pergi jemput pun, nak pergi rumah dia pun, kenduri itu orang yang bertakwa kepada Allah. Itu di antaralah maknanya diutamakan. Bukan orang lain tak boleh pergi jugalah. Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang jemput dia, yang pakai jemput dia makan kenduri tadi ni, orang yang usaha dia tidak sihat, usaha yang tidak bersih, ya. Jadi hasil mahsul daripada usaha yang tidak bersih ni Abu Bakar tahu, tapi Sayyidina Abu Bakar pergi juga kenduri tu. Dah habis makan kenduri, jolok keluar. Nampak tak? Dan pergi jolok keluar balik. Tak tunjuk depan dia lah. Makan habislah dulu, makan pada-pada lah makan pun. Habis makan, pergi cokok-cokok mana, jolok keluar dia. Sebelum dia lekat terus di perut. Itu dia lah. Makanan duduk dah di angin ni, di atas di angin dulu. Dia tak sampai bahagian makan. Masuk bahagian makanan tak keluar dia dah. Kita ni 3 orang perut kita ni. Atas angin, tengah makan, bawah ayak. Ayak lah. Sebab tu bila kita makan jangan minum ayak lagi. Lepas makan dia suruh tunggu kan. Tunggu lebih kurang dalam 15 minit baru minum. Jangan minum dadah. Nampak tak? Itu adab kita nak makan dah. No? Itu antara yang disebut. Baik. Kemudian laginya kata tadi, saja kita habaq lagi lah. Kata Rasulullah, ya, syarul ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihil aghniya dunal fuqara. Ini satu lagi kata Nabi. Ya. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah, di mana makanan jamuan yang dijemput menghadirnya orang kaya dengan tidak ada orang miskin. Dia panggil semua orang kaya. Kenduri itu kita jangan pergi. Tengok tak ada orang miskin. Sebenarnya Allah Ta'ala dalam syariat Nabi ini ada 13 kenduri, tuan-tuan. Ya? Dalam syariat Rasulullah ada 13 jenis kenduri. Ya, 13 jenis kenduri lah. Kenduri yang wajib kita kena pergi walimatul urus, kenduri kahwin. Yang tu wajib kita pergi. Yang lain tu dia lebih terhad, dia ada had, ya. Jadi 13 kenduri ini, semua kenduri 13 tadi ni kena masuk orang miskin. Maknanya jamuan yang kita buat tu kena ada orang miskin. Nampak tak? Itu dia. Sekurang-kurang 3 orang miskin, jadi 3 orang. Nampak tak? Walaupun kenduri itu ramai besar, ada 3 orang miskin, jadilah kenduri itu ada berkat. Kalau tidak, tak ada berkat, tak dapat berkat. Itu paling penting kita nak faham, ya. Itu yang kata tadi. Kemudian kata Nabi lagi, ya, kita nak jemput tadi ini jangan ada beza lah. Orang kaya, orang miskin jangan ada beza, semuanya sama berakah. Kemudian kita jemput tadi ini bukan kerana nak megah-megah kenduri kita, semata-mata kerana kita nak sediakan makanan yang terbaik untuk menghidang makan kepada orang. Itu tujuan kita pasang, yang kita buat baik-baik makanan yang elok sedap-sedap ni, kerana kita nak memberikan makanan yang sedap-sedap kepada orang. Itu paling baik. Itu paling baik lah. Bukan nak megah-megah lah. Buat kenduri besar-besar, macam-macam makanan ada, nak cari kemegahan tak boleh, silap besar. Dan lagi kata Rasulullah, apabila kita jemput makanan tadi ini, maka kita kena lihatlah, ya. Jadi apanya kita kena tengoklah daripada segi mana makanan dia dihidang kat kita. Kita kena raikan, jangan tak mau makan. Sebab ada di antara tabi'in, seorang tabi'in, saya lupa nama dia lah. Ya. Dia ni dijemput makan. Dia memang benar tu boleh makan, tapi dia tak mau makan. No. Pasal apa? Makanan tu bagi dia konon, dia kata kurang baik lah pada pandangan dia. Lagu ni makanan nak bagi aku makan, betul lah kot lah.
Orang yang hidang makan tu sekarang mampu dia lah, dia mampu takat tu lah, dia hidang takat mana dia mampu ya. Orang yang nak makan ni pula banyak cerewet dia. Ni tabi'in ni bukan lekeh-lekeh. Tabi'in ya, orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Ya, dia mula tadi ni dia tengok dia kata lalu tu dia tak makan lah. Maka Allah timpa dekat dia 15 hari dia jadi penyakit tak boleh makan. Allah bagi kat dia 15 hari tak lalu makan, tak ada selera nak makan, nampak ya? Semua makanan dia tak ada selera nak makan. 15 hari dia sedang. Kata ini adalah hukum Allah kata aku. Pasal aku menolak jemputan kenduri makan sianu-sianu kerana aku tak mau makan makanan dia. Maka Allah timpakan bala kepada aku, maka aku jadilah ditimpa bala kepada 15 hari dalam keadaan dia tak boleh makan. Itu bahaya besar lah. Tapi mujuk dia tabi'in, kita tak kenal betul lah. Dia bagi cara lain lah pula. Kena penyakit tu, kena penyakit ni, nampak tak? Kita tak perasan tu. Itu adalah ni antaranya kata tadi ini ya. Maka dia kata tadi ini ya, fabtuliyati bil ju'i 14 yawman fa'alimtu annahu uqubatuh. Saya baca terus kata-kata dia. Makanya Allah Ta'ala timpa bala berlapak kepada 14 hari nak saya kata 15 14 hari. Dalam hadis ni kata dalam sebuah dia kata bijun 14 hari. 14 hari maka aku tahulah bahawa itu adalah balasan siksa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Turab An-Nakhshabi nama dia, seorang tabi'in ya, seorang tabi'in yang kuatlah. Baik. Ini di antara yang kita nak faham sebagai satu tidaklah seperti tidaknya. Kemudian kata laginya ya, kita makanan-makanan ni mengikut hadis lagi lah. Ada antara makanan-makanan yang kita makan ni antaranya yang mendapat hadir para malaikat, makanan yang banyak sayur. Mana-mana jamuan yang terdiri pada makanan-makanan yang banyak sayur, maka makanan itu, jemput kenduri itu akan dihadir oleh para malaikat. Malaikat hadir. Dia ada hadis daripada Rasulullah SAW ya, yang sebut tentang makanan yang ada sayur ni akan dihadir oleh para malaikat. Jadi eloklah kita masuklah apa-apa jamuan sikit dalam sayur-sayur dalam kita punya jamuan tadi ini dengan harapanlah bila malaikat hadir ni ada rahmat ya. Dalam satu hadis kata Imam Ghazali, sunat memperhiaskan hidangan dengan sayur-sayuran. Imam Ghazali kata Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Wa fil khabar, ada khabar ni hadis lah ya. Annal ma'idata allati unzilat ala bani Israel kana 'alaiha minal buqul. Nampak dah? Ya. Dan ada satu lagi dia kata tadi innal malaikata tahdurul ma'idata idza kana 'alaiha baql. Ya, para malaikat akan menghadiri hidangan makanan yang ada sayur-sayuran. Itu saya baca hadis terus. Tuan dengar dia kata mai punca mana? Ini daripada hadis-hadis yang kita teram tadilah. Itu di antaranya ialah. Kemudian kata Rasulullah lagi dalam satu setengah ulama kata ini, kata ulama al-halawatu ba'da ta'ami khairun min kasratil alwan wal tamakkunu 'ala al-ma'idati khairun min ziyarati launain. Dia kata lebih kurang pada makna bermula halawah ni manis-manisan lah. Orang Arab nanti buat apa? Halawah mishkah. Orang panggil apa? Halwa maskat. Orang Melayu panggil halwa maskat. Dan ni anak-anak kita pun tahu dah halwa maskat ni, betul tak lah. Tak tahu orang lah. Dulu halwa maskat ya, manis ya. Dia buat lagu agak, nampak lagu agak-agak pasal dia macam cermin sikit, macam kaca. Dia panggil halawa mishkah. Itu manis-manis. Itu menjadi makanan budaya Arab dah tu ya. Dia kita bermula halawah tu makanan manis, selepas makan makanan itu lebih baik daripada banyak makanan yang lain. Nampak tak? Kita orang putih kita dessert lah. Habis makan ada dessert ya, dessert. Dessert ni eloknya daripada makanan yang manis-manis, halawah. Antaranya itu yang paling baiklah antara contoh. Banyak lagi lah yang kita boleh kira tentang makanan ini. Jadi pendeknya
di antara yang boleh kita fahamlah ya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tari mimma yashtahun, dalam surah Waqiah ada sebuah ayat ni kan. Antara sebut di dalam syurga terdapat buah-buahan yang mereka pilih dan daging-daging burung yang mereka ingin. Allah sebut buah-buahan dulu. Jadi kira makan, kena buah makan dulu. Jangan makan makanan lagi. Kita makanan boleh. Nah, makanan kan kita potong apa nama tebikai pisang boleh tak? Sepatutnya makan buah dulu. Sebab dalam syurga, penghuni syurga makan buah dulu baru makan makanan lain. Nampak? Tak ada. Ya, memang begitu pun mengikut dalam kajian pakar-pakar makanan ni, dia kata kalau masuk makanan dulu, buah-buah dulu, kemudian dia punya busuk tu lain. Busuk najis tu dia pelik, busuk sangat teruk dia. Dan busuk tu pula memberi mudarat ya kepada perut kita. Itu di antara satu di antara kelebihan yang akan disebut dalam Waqiah, bahawa penghuni syurga ni makan buah dulu. Cakap tu insya-Allah kita akan sambung tuan-tuan bab yang akan datang ni kita akan masuk etika pernikahan pula. Akan datang bab nikah. Baik. أقول قولي هذا استغفر العظيم لي ولكم آخر الكلام والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله بالعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.